Okey, hari ini kita buat sedikit pasal responses. Kita nak review responses. Jadi dekat sini mula-mula sekali buka kita punya forms. Okey, dekat sini dah banyak. Kita start dengan yang ini. Oh, sorry. Back semula lah. Okey. Jadi untuk yang ini, okey, untuk responses saya nak tunjuk dua benda lah. Okey, yang pertama ialah untuk tanda uh, jawapan teks. Okey, jawapan teks yang tak ada skema. Okey, dan satu lagi saya nak tunjuk untuk tanda jawapan teks yang ada skema. Okey. Mula-mula sekali untuk jawapan teks yang tak ada skema, contoh soalan esei dan sebagainya. Okey, so kita pilih kita punya um, quiz. Okey, login macam biasa. Baik, di sini kita ada kita punya questions lah, soalan. Okey. Dan di sini kita ada responses. Responses ni orang yang tanda. Okey. Jadi kalau kita tengok questions kita, okey, ada objektif. Objektif tu tak ada masalah. Bila kita sampai ke hujung, okey, sebagai contoh yang ini, nombor 38, dia tak ada skema. Okey. Kalau yang macam ni, dia ada skema kan, ada correct answer, jawapan yang betul. Okey. Tetapi nombor 38 dia tak ada skema. Jadi kita nak tanda macam mana. Okey. Mula-mula sekali kita pergi pada responses. Okey, di sini dia akan keluar, okey, 76 orang menjawab. Skor average 12.7, kemudian aktif. Okey. Aktif ni maknanya soalan ni masih dibuka. Maknanya kalau kita kalau ada lagi orang guna link ni untuk menjawab, dia akan masuk juga. Okey. Cara untuk tutup status aktif ni, kalau macam kita dah nak stop kan, kita dah nak berhenti, kita tak nak bagi orang jawab. Okey, ialah pergi ke sini, settings, kemudian buang yang ini, accept responses. Kalau kita buang yang ini, okey, dia akan tutuplah form ni. Okey, jadi orang dah tak boleh jawab. Katakan ada orang dia baru dapat link. Okey, dah 2 3 4 hari baru dia dapat link. Jadi dia nak jawab, untuk kita aktifkan balik dia, kita tick balik kat sini dan bagi masa dia jawab. Okey, itu untuk kita aktifkan ataupun tak aktifkan kita punya soalan lah. Okey. So yang ini saya nak biar dulu. Okey, sebab kita nak tengok benda lain sebenarnya. Okey. So kalau macam kita dah tak nak orang jawab, kita tekan ni, saya tunjuk Okey. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Kemudian kita boleh tulis message. Okey, katakan kuis ini sudah ditutup. Okey, harap maaf ke apa ke, ikutlah. Okey, untuk buka balik, tekan je balik, dia akan aktif balik. Okey. Okey. Yang ini pastikan dia save sebelum kita tutup apa-apa. Okey. Untuk yang pertama, kita nak review jawapan esei. Okey. So tadi responses 76 tadi macam biasa. Okey, kat sini dia ada review answers dengan post scores. Di sini ialah open in Excel. Okey. Review answers, okey. Sebelum kita start ni, kita tengok dulu satu-satu sampai ke bawah. Dekat sini dia ada beritahulah full name, ada berapa orang jawab, kelas ada berapa orang jawab. Okey, di sini dia tulis orang yang terakhir. Okey, jawapan yang terakhir. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, yang terakhir jawab ialah Nur Afila dari kelas 4 Nilam. Okey. Kemudian di sini part 3 ni dia bagi kita punya overview. Okey. Jadi soalan nombor 3,
Soalan nombor 1 ni, okey, soalan ni kita ada 3 pilihan jawapan, kan? Okey, jadi kita terus boleh tengok. Jawapan betul dia ialah B. So, majoriti ramai dapat B. Okey. Yang ini pun sama, okey, D. Majoriti dapat majoriti dia C sebenarnya. Ramai orang jawab C, okey. Kat sini pun dia ada tulis bilangan berapa orang yang menjawab, okey. Kalau kita nak tengok siapa yang jawab C ni pun boleh. Okey. Kalau kita klik dekat more details, okey. Ni soalan nombor 2 kan. Kita boleh tengok siapa yang jawab betul. Okey. Tapi kat sini dia tak keluarlah nama. Kalau kita guna ID delima, kalau orang yang menjawab tu guna ID delima, dia boleh keluar nama. Okey. Tapi sebab yang ni dia tak guna ID delima, tak adalah nama dia. Okey. Kemudian keluar. Okey, ni semua soalan objektif lah. Okey, sampailah ke bawah. Yang itu tak ada apa. Dan di sini ialah bukan, itu soalan lagi ya, masih lagi soalan. Ini pun masih lagi soalan. Okey, yang ini ialah bentuk jawapan inilah, okey, dibagi graf macam ni. Okey. Kemudian yang ini pun sama. Masih lagi objektif. Okey, yang ini. Okey, ada 76 respons. Okey, yang last kali ditulis kat sini. Okey. Jadi, untuk ni kita tahu dia 20 markah. Okey. So, untuk kita tanda soalan akhir ni, 38 ni macam ni Okey. Mula-mula klik pada review answers. Dia akan keluar macam ni. Okey, Nur Amilin Muhammad Yunus 4 intan. Okey. Jadi kalau macam kita nak tanda kelas yang spesifik, kita forward sahaja sampai kita jumpa kelas yang kita nak. Okey, dia akan tukar macam itulah. Okey. So, katakan saya nak tanda 4 tak naklah. Saya bagi tunjuk satu je lah. Okey. Katakan yang ini responden pertama. Dia akan start dengan responden kosong 4 intan kan kita nak tanda soalan nombor 35. Mana dia tadi? 37. Okey, 38. Yang ni kan. Jadi kita tengok di sini ditulis kat sinilah. Kat sini dia tulis auto graded. Auto graded maknanya kita dah bagi dia jawapan yang betul. Yang ini kan. Okey, jadi poin penuh ialah 1 markah. Okey, yang ini dia dapat kosong sebab dia jawab salah. Okey. Kemudian yang ini. Okey. Dia tulis needs review. Points dia tak ada tulis apa-apa, dia tulis point kat sini, markah penuh ialah 20. Jadinya apa yang kita kena buat ialah kita kena baca je lah ni. Baca dan berikan point dekat sini. Okey, so lebih kurang macam itulah. Kalau baca I really want to do some part-time work at the mall near our house. However, mother and father want me to stay at home and help with the house chores. Okey. Jadi yang ini dia menyalin sahaja soalan balik. Okey, jadi dia tidak menjawab soalan. So kita tengoklah berapa markah kita nak bagi. Katakan kita nak bagi berdasarkan soalan dia, saya nak bagi 3 jawapan dia. Okay. Di bawah ni needs review dia akan hilang. Okey. Okey. Kemudian untuk pergi yang seterusnya kita kena naik atas balik, tekan ini. Okey, untuk carilah kelas yang tertentu. Kalau kita tekan kat sini, dia akan terus pergi kepada calon yang seterusnya. Okey, dia tak kira kelas dah. Okey, kalau 300 orang tu dia akan ikut turutan. Okey, kalau ikut sini kita boleh carilah. Okey. Jadinya kalau kita pergi ke sana, respondent number 1, di bawah ni needs review belum ditanda kan. Okey. Kalau kita pergi ke sini,
responden kosong, okey, dia akan ada markah yang kita bagi tadi. Okey, kalau kita buang balik kat situ, dia akan tulis needs review balik. Okey, bila kita pergi ke sini balik, okey, dia tak ada markah. Kosong ni maknanya dia dapat markah kosong, bukannya dia tak ada review. Okey, jadi kita itulah. Okey. So yang ni tadi saya letak 3 kan. Okey. Itu ialah bagaimana untuk kita tanda soalan esei. Okey. Jadi bila dah siap kita boleh tekan back. Okey. Di sini kita ada post course dan open in Excel. Okey, post course, okey, dia akan suruh kalau kita tekan, okey, kita dia akan tengok di sini status dia dah grade ke dah ungraded. Okey. Sebab kita tak guna ID delima, dia keluar macam ni. Kalau kita guna ID delima, dia akan keluar nama kat sini. Okey. Untuk tengok satu-satu kita boleh tekan preview. Okey, ini jawapan dia lah. Dia tanda. Okey, ini jawapan yang dia tanda dan ini jawapan yang dia bagi. Dekat sini preview sahaja, bukannya untuk kita tanda. Okey, untuk tanda tadi tu. Okey. Kemudian ini sudah grade. Okey, kalau kita klik kat sini, dia tunjuk balik kepada apa review tadilah. Okey. Tapi ungraded tadi, ini pun dia kita belum tanda lagi lah. Okey. Yang ini pun sama, yang ini sudah, dia akan tunjuk. Okey. Untuk kita post score, kita kena pilih lah siapa yang kita nak post. Kemudian tekan pada, sekejap saya nak buang dulu. Yang ini belum kan? Okey, yang ini sudah. Kemudian kita tekan post score. Dia akan pergi ke bawah ni, posted. Okey. Jadi dekat sini ni dia ada markah penuh dan dia terus kira peratus. Okey. Ini berapa betul dan dia terus kira peratus. Macam itulah. Okey. Jadi kalau kita tengok responden ini, okey. Kemudian kita tak adalah, itulah untuk menanda esei. Kalau kita back sini dia akan kembali semula ke sinilah. Okey. Kemudian kita back semula, okey, dia akan balik ke sini. Okey. Jadi itu cara pertama untuk kita menanda esei lah. Okey. Yang kedua, ialah cara untuk menanda soalan berdasarkan teks juga. Dia macam struktur juga bentuk esei, tapi yang ini dia ada skema. Okey. Jadi saya nak tunjuk. Okey, saya nak gunakan contoh inilah. Okey. Untuk soalan yang memerlukan calon kita menaip jawapan, dan untuk kita grade tandakan soalan tu yang dah ada skema. Okey, kita kena buka dua benda ni. Okey, yang pertama ialah klik kanan, kemudian open in browser. Okey, kita ada ni lah. Okey, kita punya soalan kan, questions dengan responses. Okey, ini. Kemudian kita kena balik semula ke forms ni. Okey, buat semula satu lagi. Klik kanan, kemudian open in browser. Okey, jadi kat sini kita ada dua. Satu soalan, dua-dua benda yang sama. Okey.
Jadi untuk yang pertama ni kita kekalkan dia di bahagian question. Untuk yang kedua ni kita pindah kepada responses. Okey, responses. Okey, kat sini 71 respons dan sekian lah. Okey, benda-benda macam ni. Yang saya nak tunjuk ialah soalan yang memerlukan um, yang ada format. Okay, so kita review answers. Kalau kat sini kita tengok ni soalan kita kan. Okay, saya nak tunjuk yang soalan kita yang ini objektif. Okay, yang ini. Yang ini dia kena type jawapan kan. Type jawapan dan jawapan betul pun dia dah bagi kat sini was. Betul. Jadinya saya nak tunjuk macam mana kita nak menanda benda ni. Okey. Secara lazimnya dia akan kira automatik lah. Okey. Dia akan kira automatik. Okey. Saya bagi contoh soalan nombor 14 tadi. Nombor 14. Okey, ni kan. Ini semua jawapan yang diberi oleh murid. Okey, dan dia punya frekuensi. Okey, maknanya 38 orang jawab dengan betul was. Yang ini ada yang tulis A, ada 5 orang. Where. Okey, jadi kat sini pun kita boleh buat analisa juga. Okey. Okey. So, kita nak review kan. So, tekan sini review. Dia akan pusing. Alamak. Okey, sorry. Okey, kat sini kita ada nama dan kita ada tingkatan. Okey. Jadinya kita nak tengok soalan nombor 14 tadi. Nombor 14. Jadi dia salah. Kan? Sebab jawapan dia was, dia auto graded. Okey, is. Okey, dia letak is salah. Okey, semua salah. Okey. Katakan soalan macam ni. Macam ni kan, yang memerlukan lebih daripada 2 atau 3 perkataan. Okey. Yang ni tak ada apa sangat. T. Okey. Kalau tengok ni saya dah buat banyak format ni. Okey. Sebab kita kadang-kadang kita dah boleh jangka macam mana murid akan menjawab. Kita tengok soalan nombor yang ni kan. 27. Okey. Kadang-kadang murid type macam ni, kadang-kadang calon kita type macam ni, kadang-kadang calon kita type macam ni, kadang-kadang calon kita type macam ni. Okey, jadi saya dah terima semua ni. Kalau dia type salah satu macam ni, dia akan dapat jawapan yang betul. Okey, kalau lain daripada 4 ni, dia akan dapat salah. Okey. Jadinya saya nak tunjuk crowded. Okey, tak apa, opening tak ada, memang betul salah. Dinner memang betul salah. Okey, yang ini pun betul salah, 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 member, salah. Okey. Salah. Saya nak tunjuk satu yang contoh saya nak cari sekejap murid dia, yang ini bukan yang ini. Okey, kita tengok jawapan ini. Ini dia salah. Peranakan style dia tulis, okey, dia salah. Tapi sebabnya jawapan dia bukan peranakan style sangat. Jawapan dia ialah house. Jadi perkataan house tu tak ada. So dia akan salah lah. Okey. Satu saya nak tunjuk. Okey, yang ini salah sebab dia dekat sini dia bantai AM. Sepatutnya jawapan dia PM. Okey. Friday and Saturday. Yang ini salah sebab sepatutnya ada S. Okey, kita tengok yang ni kan. Katakanlah. Okey, yang ni memang salah. Ada satu saya nak tunjuk. Yang itu salah. Okey, yang ini. Nombor 40. Jawapan dia accommodation. Murid dia bagi accommodation. Okey, jadi apa yang dia buat ialah dia salah eja. Betul. Kalau salah eja pun tak sama dengan ini, dia akan kira salah. Jadi kalau kita katakan kita kesian pada budak ni kan. Kita kata ke dia,
dia ni sepatutnya boleh dapat betul kan, tapi sebab dia salah eja je kot, jawapan dia pun betul kan. Jadi untuk kita terima jawapan dia ni, kita kena buat dua benda. Yang pertama, perasan tak kan kat sini kan, yang ini tadi, yang ini soalan dia kan. Okey, kita kena pergi kat soalan dia, cari nombor 30. Okey, bukan, nombor berapa tak ingat, nombor 40, sorry. Nombor 40, 36, 38, 39, 40. Okey, yang ini klik pada soalan accommodation kan. Kita tambah satu. Kita tambah satu. Dia je 2M tadi. Okey. Sepatutnya ikut atas kita lah. Kita nak terima ke, kita tak nak terima ke, kesian ke, tak kesian ke, ikutlah. Okey, kalau macam ini kita kan katakan kita kesian kan, dia salah eja je kot kan. Lepas tu jawapan dia betul. So kita tambah satu lagi ikut ejaan yang dia buat tu, kemudian okey. Nampak? Okey. Bila kita balik di sini, okey, tadi kita adjust kat sini kan. Bila kita balik di sini, soalan 40 masih lagi salah kan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena tekan refresh. Okey, reload. Jeng. Dia akan masih lagi kekal Imran Haikal, kelas sama. Cuba tengok soalan 40. Soalan 40. Tengok, dia sudah dapat jawapan yang betul. Ejaan dia masih lagi salah. Tapi sebab kita kesian, kita terima dia kat sini. Okey, dia dapat satu markah. Okey, jadi itulah cara untuk kita review soalan esei dan juga soalan struktur yang ada skema. Okey, tapi kita rasa walaupun murid tu jawab tak tepat dengan skema yang diberikan, tapi jawapan dia betul, kita boleh ubah. Macam itulah cara dia. Okey. Satu lagi, untuk soalan macam soalan struktur, kadang-kadang dia ada satu markah, ada dua markah, betul. Okey, kalau dia ada dua isi, dia jadi dua markah. Yang itu kita tak boleh set auto, sebabnya kita kena tengok dia punya jawapan, betul. Jadi yang itu set sebagai esei yang macam saya tunjuk mula-mula tadi. Okey. Jadi saya rasa sampai situlah kita untuk review. Okey, ini untuk pilih murid tadi. Okey. Oh, satu lagi saya nak tunjuk. Jadinya saya nak tutup je lah yang ni. Okey, tekan back, dia akan kembali sini. Dah save dah. Average score dia akan kira balik. Okey. Yang ini pun dia dah save. Okey, saya nak tunjuk satu, kita ambil yang ni lah pula. Okey. Jadi kita nak tengok ni. Yang ini kita ada 21 responses. Okey. Katakan kita tengok respons. Saya nak tunjuk yang ini. Open in Excel. Okey, bila kita open in Excel, dia akan tukar kepada ni. Dia akan suruh kita download. Okey. Jadinya untuk kita download, kita pilihlah di mana kita nak download. Kemudian nama dia, kemudian tekan save sahaja. Okey, katakan saya nak nama dia yang ini, save. Kemudian kalau kita nak override je lah kalau tidak. Okey, dia akan download di sini, dah selesai. Bila kita klik, dia akan buka satu Excel yang baru. Okey, di atas ni protector view, enable editing. Kalau kita nak edit, kita tekan je lah sini. Kalau tidak, tak payahlah. Okey. Yang ini tak perlu apa-apa. Okey, kat sini semua yang ada jawapan dia tunjuk. Okey, dekat sini total point yang tu yang dia orang dapat. Ini bukannya peratus, ini total point. Okey. Dan di sini kita boleh tengoklah nama-nama siapa yang dapat, siapa yang jawab, kemudian tingkatan dia berapa. Okey. Dan di sini seterusnya lah. Okey. Ini dia punya jawapan. Nombor 2. Okey. Ini kita nak tengok jawapan dia betul atau tidak. Ataupun berapa poin dia dapat. Okey. Jadi setelah kita habis review, baru kita download Excel supaya
kita boleh buat analisa, kita boleh kira. Okey. Berapa orang dapat ni. Okey, yang ni tak ada soalan esei, jadi semuanya 1010 je lah. Ini objektif. Satu ni maknanya betul, dia dapat 1 point. Yang ini dia dapat kosong sebab dia salah. Okey. Jadi itulah dia untuk Excel. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekian, terima kasih.